Pengenalan. Pembangunan insan adalah satu proses membentuk dan mendidik manusia secara seimbang dan holistik. Dalam konteks negara kita, insan seutuhnya yang ingin dibina, dibangunkan serta dilahirkan seterusnya menzahirkan dirinya sebagai insan seimbang dari segala aspek hidup dan kehidupannya, merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Usaha pembangunan insan ini merupakan satu usaha pendidikan yang paling utama. Ia bertujuan untuk melahirkan manusia yang berkeupayaan membangunkan seluruh potensi diri dan setiap bakat serta kebolehan yang tersembunyi di dalam diri seseorang. Penyataan masalah bagi kajian ini ialah masalah gejala kemerosotan akhlak di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Yang kedua ialah guru dan pensyarah gagal menghayati konsep dan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan sejauh mana pembentukan pembangunan insan dalam kalangan pelajar IPT dan keberkesanannya. Objektif kajian. Yang pertama, meninjau sejauh mana pemahaman pelajar berkaitan pembangunan insan dalam pendidikan. Dan yang kedua, mengkaji sejauh mana keseimbangan aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial dalam kehidupan pelajar mendorong kepada pembangunan insan. Persoalan kajian adalah yang pertama, sejauh manakah pemahaman pelajar berkaitan pembangunan insan dalam pendidikan? Yang kedua, sejauh manakah keseimbangan aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial dalam kehidupan pelajar mendorong kepada pembangunan insan? Metodologi kajian. Kami menggunakan kaedah kuantitatif. Instrumen kajian terdiri daripada borang soal selidik dan juga rujukan jurnal artikel. Kami menggunakan Google Form sebagai borang soal selidik. Kajian ini melibatkan 50 responden yang dipilih secara rawak dan responden terdiri di kalangan pelajar IPT. Kajian ini tidak terhad kepada pelajar UKM sahaja. Bahagian A mengandungi demografi responden iaitu maklumat diri responden dan bahagian B dan C melibatkan pernyataan masalah dan objektif kajian menggunakan skala Likert 5. Berikut merupakan dapatan kajian. Jadual 1 menunjukkan min dan sisihan piawai bagi persoalan bahagian B iaitu pemahaman pelajar terhadap pembangunan insan. Didapati daripada jadual bahawa min keseluruhan daripada setiap penyataan yang dinyatakan adalah 4.50, manakala sisihan piawai keseluruhan adalah sebanyak 0.6529. Seterusnya adalah jadual 2 menunjukkan bahawa min dan sisihan piawai bagi persoalan bahagian C iaitu keseimbangan aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial pelajar. Min keseluruhan mendapati bahawa sebanyak 4.48 bagi setiap penyataan dan sisihan piawai secara keseluruhan adalah 0.7509. Graf menunjukkan bahawa peratus tertinggi pelajar sangat setuju berdasarkan jadual 1. Daripada 10 pernyataan yang dinyatakan, kebanyakan responden menjawab sangat setuju bagi pernyataan pembangunan insan yang berkualiti, mencerminkan pembangunan yang bersepadu dan menyeluruh daripada pelbagai aspek terutamanya jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial manusia. Manakala berikut merupakan peratus tertinggi pelajar sangat setuju berdasarkan jadual 2. Daripada 10 soalan yang dinyatakan bagi bahagian C, ramai responden menjawab sangat setuju bagi pernyataan pengurusan emosi seseorang pelajar mampu mempengaruhi keseimbangan dalam aspek jasmani, rohani, intelek dan sosial. Carta pie berikut pula menunjukkan peratusan responden secara keseluruhan yang telah menjawab persoalan-persoalan bagi bahagian B berdasarkan jadual 1 yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Manakala carta pie berikut pula merupakan peratusan responden secara keseluruhan yang telah menjawab persoalan-persoalan bagi bahagian C berdasarkan jadual 2 yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Cadangan mempertingkatkan pembangunan insan adalah mengarus perdanakan pendidikan teknikal dan latihan vocational.
Sebagai contoh, Jabatan Pembangunan Kemahiran akan mengeluarkan sijil-sijil yang diiktiraf bagi kemasukan dalam perkhidmatan awam dan institusi pengajian tinggi. Yang kedua adalah memantapkan pendidikan sekolah rendah dan menengah. Sebagai contoh, sekolah agama, sekolah kebangsaan jenis Cina dan Tamil akan terus diberi bantuan bagi menaik taraf sekolah, asrama, kemudahan dan peralatan. Yang ketiga adalah memperkasakan lagi usaha komprehensif dan bersepadu daripada sektor awam dan swasta serta masyarakat. Sebagai contoh, kerajaan menyediakan dana bagi mempergiat program Industrial Skill Enhancement di Pusat Latihan Kemahiran Negeri untuk meningkatkan kemahiran graduan kejuruteraan dan pekerja teknikal. Secara kesimpulannya, pendidikan merupakan nadi pembangunan sesuatu bangsa dan negara. Tanpa sistem pendidikan yang teratur dan berkembang sejajar dengan perkembangan zaman, boleh dianggap bangsa dan negara tersebut gagal dalam melaksanakan tanggungjawab memartabatkan sesuatu bangsa dan negara. Kerangka dan konsep falsafah pendidikan kebangsaan sudah cukup unik dan lengkap bagi membangunkan insan. Usaha-usaha melahirkan insan kamil seharusnya bukan sekadar satu konsep dan falsafah, malah harus diteliti dengan sebaik mungkin. Penyemakan dan penilaian terhadap kurikulum harus dipantau dengan kerap agar dapat menangkis sebarang permasalahan yang wujud dengan segera. Namun, kadang-kala kemulut masyarakat agak sukar difahami kerana terdapat pelbagai idea dan pandangan yang bercanggahan antara satu sama lain. Justeru, yang masih menjadi isu dan cabaran dalam sistem pendidikan kita ialah bagaimana untuk mengislamisasikan pendidikan agar matlamat sebenar FPK akan tercapai dengan jayanya.